adakah pengajar bersedia? For both ni memang kita tidak pernah kita terfikir bahawa kita akan melalui suasana tidak ada pelajar dekat kampus. Kalau dulu kalau kita ingat Datuk Wisi selalu kata macam mana pelajar rindu nak masuk ke kelas. Sekarang ni saya rasa terkaburlah hajat Wisi, mana kita pun rindu untuk masuk ke dewan kuliah, dan pelajar pun rasanya macam rindu juga untuk masuk mendengar suara kita dekat dewan kuliah. Bermaksudnya tapinya itulah, masa kini memang orang kata dalam keadaan begini kita perlu bersedia. Jadi untuk pengajar bersedia, kami di PPA dan juga saya rasa pengarah kami ada berkongsi dengan slot-slot daripada universiti lain. Kita mengharapkan tenaga pengajar ataupun pensyarah ambillah mana-mana yang bersesuaian yang di luar daripada universiti kita untuk take part, untuk join, untuk melihat sesi perkongsian webinar mereka. Adakah pelajar bersedia? Yang ini kita akan tanya dalam soal sidik. Kalau mereka perlukan, kita akan juga menyediakan kursus tertentu untuk pelajar bersedia untuk menghadapi maksudnya menghadapi pengajaran yang secara online ataupun offline. Apakah persediaan penyelarah kursus? Okey, apa yang nak disediakan adalah maklumat pelajar dan pengemas kinian performa. Maksudnya maklumat pelajar ni sebenarnya dah disediakan masa seperti saya kata tadi, soal selidik telah diuruskan dan rasa 2 hari yang lepas telah pun kita tutup. Kalau PMPU saya rasa dia tak ada pelajaran. Pelajarnya berada dekat fakulti. Bermaksud nanti fakulti akan memberikan maklumat kepada PMPU tentang kebolehcapaian internet pelajar. Jadi saya lebih mencadangkan kalau kita sendiri sebagai tenaga pengajar membuat sendiri soal selidik, maksudnya membuat soal selidik sendiri pada pelajar, tanya sendiri apakah kebolehcapaian internet pelajar, adakah dia menggunakan mobile data ataupun digunakan fixed line, segi kelajuan adakah dia dikategorikan sebagai rendah, sederhana ataupun tinggi dia punya speed. Nanti kita akan cerita tentang kelajuan, kita akan bagi contoh kalau kita gunakan kelajuan yang rendah, kaedah mana yang kita akan gunakan. Jadi soalan-soalan ni perlu ditanya pada pelajar. Kemudian preference pelajar, mana yang di-prefer? Macam contohnya soal sidik yang saya dah buat, di mana pelajar prefer untuk menggunakan pre-recording. Walaupun ada juga yang macam dia kata dia suka untuk yang bahagian meeting online, tetapi majoriti peratus yang paling tinggi adalah pre-record, maksudnya dia nak kita record pengajaran kita. Kemudian kita mungkin boleh tanya juga dalam preferred ni, kita boleh tanya juga pelajar adakah mana platform yang dia paling nak gunakan. Contohnya macam soal sidik saya, pelajar prefer menggunakan Meguru. Ada yang kata kalau itulah berdasarkan hasil nanti kajian tu akan nampak apakah yang pelajar preferred. Kemudian keberbayaran pelajar, dan kita faham pelajar ni akan ada student diversity. Jadi kita kena melakukan berbagai-bagai teknik lah. Kalau macam pre-recording, sebelum pre-recording tu kita mungkin ada aktiviti, maksudnya kita mungkin buat dalam dia kita buat puzzle, ataupun mind map. Bermaksudnya mungkin ada pelajar dia suka faham, tapi bila kita tanya dia satu-satu ataupun melalui forum perbincangan, mungkin dia lebih preferred. Maksudnya dekat situ kita meraihkanlah keberbagai pelajar. Kemudian perubahan perancangan PDP, apa yang boleh diubah? Adakah penjajahan konstruktif alignment, adakah CLT ataupun kesemua. Jadi berdasarkan apa yang telah diluluskan oleh mesyuarat JKPA kali ke 179 bilangan 12 2019, di mana secara umum cuma ada 7 sahaja yang boleh diubah. Selain daripada itu tak boleh diubah. Contoh yang tak boleh diubah adalah kod kursus, nama kursus, sinopsis, hasil pembelajaran dan juga pemberat bagi hasil pembelajaran, iaitu pemberat bagi assessment. Benda tu tak boleh diubah. Yang boleh diubah sesuai di dalam performa kita cuma kaedah pengajaran dan pentaksiran.
Contohnya pada kali ini selalu kita letak lecture. Kemungkinan lepas ini dah tak ada lecture dah. Kalau ada lecture juga, tetapi kita akan letak bahagian others. Bermaksudnya dia adalah bersemuka tetapi melalui online. Ataupun kita akan letak kepada guided learning non face to face. Contohnya kita buat e-forum whatever, bermaksudnya dia akan berada dekat guided learning non face to face. Maksudnya safe learning itu tetaplah safe learning. Bahagian pentaksiran kemungkinan kita akan ubah. Dulu kita ada peperiksaan di Dewan, maksudnya dah tak ada kemungkinan, jadi kita akan tukar kepada open book test. Maksudnya kita setkan masa belajar buat dekat rumah kemudian dihantar, ataupun kita akan buat secara special project ataupun kita kata take home. Maksudnya nanti mungkin pengiraan sebagai CLT itu akan diberikan kemudian. Maksudnya kaedah-kaedah lain, contohnya kita akan buat online test ke, online exam ke, bermaksudnya perubahan itu akan berlaku. Kemahiran boleh dipindahkan. Maksudnya kalau dulu kita kata mungkin sebelum COVID kita ada kemahiran tertentu yang boleh dipindahkan, tetapi pada kali ini kemungkinan kemahiran itu mungkin dicapai tetapi kemungkinan dengan keadaan lain. Bermaksudnya kemahiran transferable skill ni kita boleh ubah. Okey, kandungan khusus ni sebenarnya bergantung pada expert matter. Maksudnya kita sebagai pensyarah pada bidang itu kita tahu. Kalau contohnya pada kali ini kita ada 10 topik dan kita sebelum ni kita dah rancang dah ini topik ni 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi dengan COVID-19 kemungkinan kita diberikan sedikit kelonggaran. Bermaksudnya kalau sekiranya kursus itu daripada 10 tu ada kursus yang CP-CP je, maksudnya kalau tak disentuh pun tak apa juga. Kalau maksudnya expert lah yang tahu, kalau rasa macam boleh drop kita drop. Maksudnya yang itu adalah expert matter yang tahu. Kalau contohnya kalau dulu kita kata topik A ni mesti 4 jam, tapi bila dengan COVID ni kita kata disebabkan dia berat dan pelajar suka faham, kita tambah dia jadi 6 jam. Bermaksudnya itu adalah budi bicara bagi pensyarah ataupun expert matter lah. Maksudnya kalau kita beramai-ramai, maksudnya ada satu penyelaras, ada 2-3 tenaga pengajar yang bersama, berbincanglah bersama sebelum kita ubah kandungan khusus. Pengagihan jam pembelajaran pelajar CLT tetapi CLO weightage mesti kekalkan. Maksudnya pengagihan pembelajaran CLT macam saya tadilah, kalau kita sebelum ni kita agih setiap kursus macam ni, bermaksudnya bila COVID ni kita rasa kursus ada yang lebih ringan, kita mungkin kurangkan sedikit pada kursus yang ni, tetapi jumlah CLT tetap sama. Cuma perubahan dalam CLO tu, topik yang di cover tu kemungkinan kita boleh tambah, boleh kurangkan, tetapi jumlah CLT bagi CLO tetap sama. Kalau ada berubah, takut nanti weightage bagi CLO juga akan berubah. Jumlah CLT tu yang di cover by topik untuk CLO tu dia kekal. Kalau 60 jam lah untuk CLO 1 bersama dengan pentaksiran sekali. Bermaksudnya perubahan dekat boundary itu sahaja, topik-topik dekat situ je yang akan berubah. Keperluan khas untuk sumber untuk menyampaikan kursus. Mungkin dengan COVID sebelumnya kita semua sumber-sumber ataupun keperluan khas kita ni dulu kita maksudnya apa yang di fakulti. Tetapi apabila COVID-19 ni pelajar berada di rumah, kemungkinan keperluan khas tu kita boleh ubah suai. Maksudnya kalau dulu kita contoh kita menggunakan perisian A, tetapi apabila perisian A itu hanya ada dekat licensing, dia ada hanya pada fakulti, kemungkinan kita ada free, maksudnya software yang free mungkin boleh kita gunakan, jadi kita ubahlah keperluan khas itu bermaksudnya berdasarkan accessibility pelajar. Rujukan macam tu juga. Kalau dulu kita rely on library kita, bahan-bahan yang ada dekat perpustakaan, tapi kali ini kalau bahan itu tidak boleh dicapai, bermaksud kita perlu ubah kepada benda-benda yang berbentuk e-book ataupun benda artikel journal yang berada online. Bermaksudnya kalau perlu tukar, kena tukarlah rujukan tu, sebab rujukan itu menunjukkan nanti bahan yang akan di-refer oleh pelajar semasa sesi pembelajaran kita dan juga semasa peperiksaan mereka. Rujukan ni sebenarnya penting. Maksudnya nanti kalau rujukan tu sebenarnya tak boleh dia adalah main rujukan kita, tetapi tak boleh dirujuk oleh pelajar
pelajar, maksudnya bila dia contohnya kita buat open book test, maksudnya rujukan tu tak boleh dibaca oleh pelajar. Maklumat tambahan lain, kalau ada additional info kita bolehlah tambah, maksudnya berdasarkan keperluan khusus. Isu penjajahan konstruktif ataupun CA, secara general kita akan ada 3 komponen dalam constructive alignment, iaitu learning outcome, teaching and learning activity dan also assessment. Okay, learning outcome memang tak boleh nak ubah peratus dia, dan juga jumlah CLT bagi learning outcome ni memang tak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah kaedah ataupun bahan material kita sahaja bahagian portion teaching and learning activity. Okey, maksudnya berdasarkan webinar yang kita hadir dan berdasarkan juga soal selidik yang kita berikan kepada pelajar, kemungkinan kita boleh buat pengubahsuaian kaedah ataupun cara penyampaian kita. Bahagian assessment juga begitu. Sekiranya assessment tu yang sedia ada untuk mengukur learning outcome, itu masih boleh kekalkan, kita kekalkan. Contohnya kalau kita adalah 100% continuous assessment, di mana kita kata kita akan CLO1 kita kata tugasan, CLO2 adalah projek, CLO3 adalah presentation, CLO4 adalah kita mengukur collaborative team ataupun teamwork. Maksudnya tugasan kalau kita boleh kekalkan, maksudnya kita boleh berikan task pada pelajar dan disiapkan dekat rumah, kalau dia boleh maksudnya kita kekalkan. Cuma perubahan dia mungkin segi CLT dia kita shift dia daripada face to face kepada non face to face. Kalau kita kata pembentangan boleh tak berjalan secara online, kata boleh, okey kita akan buat secara online. Tapi kalau tak boleh pelajar, bermaksudnya pelajar mungkin boleh record terlebih dahulu, kemudian kita letak dia dekat MyGuru, kemudian kita buat perbincangan dekat situ, kita tanya dia. Bermaksudnya berlaku pengubahsuaian. Kalau dia boleh kekal, maintain, cuma kaedah sahaja yang berubah, itu lebih baik. Ini adalah contoh satu kursus SPP 3033, 3 kredit bermaksudnya 120 jam. Saya tunjukkan dekat sini dia ada 4 CLO. Okey, 4 CLO ni tidak boleh berubah. Kemudian kita ada weightage setiap ni, maksudnya peratus dia juga tidak boleh berubah. Kemudian kita ada CLT dia dekat sini juga tidak boleh berubah. Kalau kita berubah komponen ni, kalau ubah sikit mungkin tak ada masalah, tapi kalau ubah banyak, kalau saya memang mengharapkan tidak ada perubahan dekat CLT. Kemudian peratus dia juga sama saya kata tadi tidak berubah. Cuma yang kita boleh ubah adalah teaching, learning activity dan juga kaedah assessment kita. Maksudnya tidak boleh dilaksanakan. Contohnya kalau kita kata lab documentation ni tak boleh dilaksanakan sebab dia perlukan laporan daripada makmal. Tetapi mungkin kita ubah kepada kita memberikan simulasi, kemudian pelajar membuat analisis daripada simulasi kita balik. Itu adalah terpulang kepada kreativiti kita lah sebagai pensyarah. Kalaulah memang contohnya CLO 2 tu tidak boleh dicapai, kalau dia mesti menggunakan perkekasan yang ada dekat universiti, bermaksudnya yang itu perlu dibincangkan di pihak pengurusan PTJ atau PPMPU. Sekiranya memang tak boleh dilaksanakan, bermaksudnya mungkin perlu ditangguhkan, tapi perlu dibincangkan ya. Mungkin ada opinion pada pihak lain kata kita boleh laksanakan macam ni. Bermaksudnya kalau boleh tak perlu ditangguhkan, tapi kalau memang tak boleh, bermaksudnya memang dia perlukan alat yang khas, bermaksudnya itu budi bicara pihak pensyarah, ketua jabatan dan juga pengurusan di pusat. Kemudian maklumkan, maksudnya perlulah dibawa maksudnya minta, ialah itu keputusan, saya tak pasti, cuma itu hanya cadangan saya sahajalah ya. Okey, disebabkan pemberatan CLO ini berkadar langsung dengan peratus pemberat CLO ini berkadar terus dengan kita punya CLT. Bermaksudnya kalau kita ubah CLT, maksudnya CLO juga akan berubah sebab dia berkadar langsung ya. Sebab itulah kita kata tak akan ada perubahan pemberatan dan juga CLT. Bagaimanapun aktiviti mungkin boleh diubah. Okey.
Pentadsiran termasuk pentadsiran berterusan dan grade tugasan ni maksudnya peperiksaan akhir juga tidak boleh ubah kaedah ataupun pengubahsuan daripada aktiviti. Peperiksaan akhir kekal cuma sahaja ataupun jenis ataupun masa yang kita ubah. Contohnya kita bagi dia special task, dia tetap berada pada minggu di luar daripada PDP, iaitu 15 sampai minggu ke-17 itu adalah minggu peperiksaan. Bagaimana dijalankan itu pihak akademik akan memberikan kita garis panduan untuk kita melaksanakan peperiksaan open book test ataupun online exam ataupun kita nak buat take home exam. Pemberatan bagi satu-satu kursus mesti diperlakukan oleh jawatankuasa akademik dia. Apabila kita ubah, contohnya kita kata peperiksaan akhir tadi kita ubah kepada jenis lain, maksudnya kita perlu inform kepada akademik, maksudnya perlu dibawa satu kepada jawatankuasa, contohnya pada peperiksaan bersemuka kita kata kita ubah take home test, take home exam, bermaksudnya kita perlu menyatakan berapa masa diperlukan. Dan proses dia juga sama, perlu melalui waiting, maksudnya soalan-soalan itu perlu di-waitingkan. Kemudian proses dia bila kita kena hantar itu pihak akademik akan mengkoordinasikan dia. Maksudnya kita cuma menyatakan apa maksudnya perubahan dalam peperiksaan akhir kita, maksudnya apakah kaedah yang kita nak buat. Okey, student learning time maksudnya face to face, non face to face, self learning assessment preparation. Yang ini berlaku dalam CLT. Okey. Ini adalah guideline sahaja. Seperti biasa yang kita kata, lecture 1 hours maksudnya dia punya additional preparation time untuk student adalah 1 hingga 2 jam. Maksudnya nak mengubah, kalau macam bersemuka di dalam kelas memang dah tak ada, tetapi kita nak gunakan kaedah macam hari ini. Bermaksudnya kita bersemuka dekat online menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams ke ataupun menggunakan Hangout ni ke, bermaksudnya boleh, tetapinya ikutlah jadual waktu masing-masing. Maksudnya kalau kelas kita pukul 2-3, maksudnya student capaian internet dia bagus, semua boleh berjumpa pada pukul 2-3, maksud kita boleh laksanakan secara online. Maksudnya kita bagi kuliah seperti biasa. Yang itu maksudnya masih lagi menggunakan pakai 1 jam, bermaksudnya persediaan pelajar adalah 1 hingga 2 jam. Tapi bagaimana kita menjalankan aktiviti dalam kita menyampaikan kuliah secara online tu, itu boleh nanti melalui webinar ke whatever, maksudnya akan dikongsikan. Contohnya mungkin ada pelajar kita rasa memang tak boleh dirun secara online, maksudnya kita perlukan offline ataupun maksudnya pre-recording. Contohnya e-learning, bermaksudnya additional time untuk preparation untuk pelajar adalah 3 jam. Bermaksudnya kalau kita gunakan pre-recording, maksudnya kita record terlebih dahulu, secara umumnya 7 ke 10 minit, maksudnya maksimum adalah 10 minit, 7 ke 10 minit satu record equivalent dengan 1 jam kuliah. Maksudnya kalau kita selalunya dalam 3 jam ataupun 2 jam, kita canglah kepada 10 minit, 10 minit. Maksudnya bila kita ada 2 record 10 minit, maksudnya itu adalah equivalent untuk 2 jam pertemuan. Mungkin dalam ada aktiviti ke whatever, tapi secara umum kalau kita buat recording 7 ke 10 minit itu equivalent dengan 1 jam pertemuan. Saya tak adalah baca, tapi nanti akan diberikan serasa lampiran tentang guideline untuk teaching and learning activity. Bagaimana hendak mengemas skema performa? Okey, ini adalah sebelum, ini adalah selepas. Okey, sebelum ni contohnya kenapa kita bermula pada week 6, sebab baki kita maksudnya baki kita ada 9 minggu dan kita maksudnya yang coming Jun ini akan bermula pada week 6. Kalau yang diploma dia kena bermula minggu 1 lah ya. Untuk yang degree, master, yang itu ataupun PhD, edu PhD tu maksudnya dia akan bermula pada 6. Tapi yang untuk E201 dia kena planning daripada minggu 1 sampailah minggu ke-14. Okey, pada minggu ke-6 ini contoh ya, pada minggu ke-6 sebelum ni bermaksudnya dia kata lecture 2 jam, praktikal 2 jam, dan dia ada independent learning 5 jam dan CLT dia 9. Okey, apabila kita membuat pengemas kinian,
yakni bermaksudnya kita kata daripada 2 jam pada lecture dan praktikal ni maksudnya pensyarah ni meletakkan guided learning non face to face pada sebanyak 4 jam, kemudian independent learning kekal, maksudnya dia kekal 9 jam. Pada week 7, okey, kalau kita lihat dia ada praktikal 2 jam sebelum ni, 2 jam, kemudian dia ada guided learning non face to face 2 jam, kemudian independent learning dia ada ataupun kendiri ada 7 jam, jumlah dia 11. Pada minggu kita planning pada minggu yang ke-7, okey, yang kat sini kita maksudnya diletak kemungkinan 2 jam others ni adalah bersemuka. Okey, maksudnya others ni bersemuka tetapi mungkin melalui online ataupun video conferencing ataupun yang secara asynchronous. Maksudnya masa real dengan pelajar. Maksudnya pelajar boleh bertanya secara terus dengan kita boleh tahu dia yang bertanya. Itu yang dikatakan others, bersemuka secara online. Kemudian dia kekal untuk guided learning non face to face 2 jam, kemudian dia ada independent learning 9 jam. Kat sini sebelum dia diletak 7, bermaksudnya yang sebabkan dia letak ada pelajar memerlukan masa hadam dia lebih lama, bermaksudnya ditambah ke 9 jam. Tapi kena ingat apabila kita tambah dekat sini 2 jam, bermaksudnya dia akan reduce pada topik lain. Dalam satu CLO dia kekal dia punya CLT tapi boleh diubah suai mengikut topik. Contoh yang macam ni lah, bermaksudnya dia tambah 2 jam daripada 11 jadi 13. Nanti tapi CLT untuk keseluruhan CLO masih lagi kekal. Okey, pada minggu yang ke-8 seperti itu juga, maksudnya kat sini 2-2, maksudnya sebelum ini untuk guided learning 2-2, kemudian di independent learning dia 5, kemudian 9, jadi dekat sini dia tambah 1 jam, 5 jam untuk guided learning non face to face, maksudnya ada aktiviti dekat sini kemungkinan yang diberikan task lebih, kemudian dia ada independent learning 5, kemudian jumlah dia 10. Maksudnya ada pengubahsuaian daripada segi CLT di situ. Okey, tak adalah saya go through untuk seterusnya, bermaksudnya konsep dia dalam topik kita dah maksudnya semua topik tu kita tahu dia maksudnya CLO 1 ni berapa banyak topik yang kita cover, kemudian dia ada CLT, bermaksud CLT dekat situlah yang kita boleh ubah suai. Okey, yang ni juga sama, jadi saya teruskan pada bahagian updated bagi CLT 3. Apa tu, maksudnya bahagian assessment yang tadi tu lebih kurang sama lah ya. Maksudnya di shift, maksudnya yang face to face ni di shift kepada non face to face, tetapi ada yang berlaku pada others dan ada yang banyak kepada guided learning non face to face. Ini adalah assessment dia sebelum ini, dia ada test, ada practical, documentation, reflection, representation, quiz, dan ini adalah dia punya CLT dia. Okey, apabila kita membuat pengemas kinian, bermaksudnya dia kekal, bermaksudnya pensyarah ini, khusus ini, bermaksudnya walaupun secara online dia boleh maksudnya menggunakan keedalan, tapi dia boleh mengekalkan aktiviti ataupun kaedah assessment dia, maksudnya masih lagi dia menggunakan test, menggunakan practical, documentation, reflection, presentation dan quiz. Tetapi daripada face to face sepatutnya ada 1 dan 2, maksudnya quiz dengan test ni sepatutnya face to face, tapi dekat sini dia buat non face to face, maksudnya tidak bersemuka lah ya. Contohnya kita bagi macam contohnya My Guru, kita setkan masa, bermaksudnya pelajar boleh ambil kalau kita minta maaf ya, My Guru tu dia setkan masa dah. Masa kalau kita kata 2 jam, dia 2 jam masa tu lah. Kalau sejam 30 minit lah ya. Kalau kita gunakan platform yang lain untuk membuat test, kemungkinan kita boleh setkan di 1 hari, tapi maksudnya pelajar boleh mengambil masa bila-bila masa. Itu yang dikatakan non face to face ya. Okey, maksudnya kekal dia tu kat sini maksudnya ada reduce sedikit sebab tadi kita dah tambah. Kalau anda perhatikan tadi, masa tadi kita membangunkan dalam bahagian aktiviti untuk pengajaran PDP, kita ada tambah, kita ada kurangkan. Bermaksudnya dekat sini
maksudnya kemungkinan CLT daripada assessment ni telah dibawa kepada safe learning untuk pelajar atau safe learning untuk pelajar. Bermaksudnya safe learning dia dekat sini di reduce 1 jam dan dibawa kepada aktiviti PDP. Okey, komponen yang kedua adalah peperiksaan akhir ataupun penilaian akhir, penaksiran akhir. Yang ini adalah peperiksaan akhir. Okey, dia 30, kekal juga 30. Okey, perubahan dia daripada final exam biasa bersemuka dia buat special project. Okey, macam special project ni macam take home exam jugalah. Kita bagi dia beberapa hari untuk dia menyiapkan. Bermaksudnya dulu maksudnya semua akan jadi non face to face, maksudnya dia kekal jadi 6 jugalah. Okey, maksudnya tak ada pada face to face tapi non face to face, maksudnya pelajar tu akan hantar. Daripada segi bagaimana kita nak uruskan, bagaimana kita nak buat soalan, itu akan ada satu section dengan Prof Esha daripada APM pada hari Jumaat minggu depan. Harap-harapnya siapa yang ada peperiksaan akhir mohon sangat untuk menghadiri webinar yang akan diberikan oleh Prof Esha daripada APM. Sebab kalaulah kita membuat soalan macam special project ni, kita tak boleh macam soalan biasa kita di dalam dewan kuliah. Bermaksudnya kita perlu membangunkan satu soalan yang berbentuk critical thinking di mana soalan tidak boleh dikopi semata-mata daripada internet. Maksudnya pelajar kena baca, kena analyse, kemudian baru ditulis. Itu yang kita kata take home exam, maksudnya dia bukanlah 1 jam, mungkin dia memerlukan 1 ataupun 2 hari. Pengurusan dia macam mana kita, maksudnya itu akademik akan uruskan. Kita maksudnya sebab itulah semua maklumat tentang peperiksaan akhir ini perlu dibawa ke JKPA University membuat paperwork, sebab nanti dekat situ kita akan maksudnya akademik akan menyusun supaya pelajar tidak menerima serentak kalau ada 7 subjek serentak ke 7 assignment itu akan diterima pada hari yang sama. Tidak akan berlaku seperti itu, sepatutnya perlu diuruskan dengan baik. Ada beberapa dokumen yang saya akan kongsi, antaranya adalah synchronous dengan asynchronous. Yang pertama, apabila kita menggunakan synchronous, maksudnya masa nyata, maksudnya kita meeting bersama pelajar pada maksudnya real time ya. Jadi kita perlu pertama kita identify learning platform yang sesuai, macam saya kata tadilah, kalau kita kata kita sesuai gunakan Meet Handout, maksud kita gunakan Meet Handout. Kalau kita pelajar kata dia suka menggunakan Webex, kita gunakan Webex lah. Maksudnya itu kita kena pasti dulu, sebab itulah soal selidik perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kita mengenal pasti apakah kaedah-kaedah ataupun bahan-bahan yang kita hendak bangunkan. Kemudian perlu diinform kepada student. Kita jangan, kalau memang, sebab itulah dalam kita punya soal selidik itu kita akan simpan nombor, maksudnya saya rasa nombor telefon sekali ada dinyatakan. Bermaksudnya perlu maklumat tu sampai kepada pelajar. Kalau semua dah kata, maksudnya semua dah terima, barulah kita setting bila pertemuan tu berlaku. Seperti mana saya kata tadi, kalau boleh pertemuan itu, kalau nak buat pertemuan, patuhilah jadual waktu seperti biasa. Kalau kata pelajar memang kata bersetuju untuk buat 1 hari yang berbeza dengan jadual waktu kita, tapi pelajar tidak ada masalah, itu tak apa. Tetapi perlu inform terlebih dahulu, sama ada melalui guru ataupun WhatsApp ke whatever lah, kaedah yang relevan dengan kita, dengan pelajar. Kemudian kita akan pergi alert student about attendance. Bermaksudnya bila kita hantar assignment tu, kita selalu remind kalau siapa yang tak hantar ya, maksudnya attendance juga kita perlu ambil. Apa-apa bahan perlu didokumentasikan. Kemudian stated learning outcome, maksudnya apa yang perlu dicapai pada hari berkenaan, ataupun kalau kita ada pre-record, kita nyatakan apakah learning outcome yang perlu kita capai pada video berkenaan. Kemudian yang keempat, e-learning activity should be conduct synchronized, maksudnya contohnya discussion, lecture notes dengan
atas. Kemudian assessment, masa kita kita akan bagi di assessment, tugasan, yang ini aktiviti, kalau ni kemudian kita buat reflection. Yang ini sebenarnya kalau Prof ataupun doktor-doktor perasan, ini adalah sebenarnya ada saya rasa dia menggunakan Usher, model Usher. Kalaulah pensyarah nak menggunakan any model, contohnya macam D. Carey ataupun menggunakan Gartner ke whatever, terpulang. Maksudnya ini adalah satu contoh sahaja, bukanlah kata wajib follow. Maksudnya kalau kita ada model-model tertentu, model-model pembelajaran lain, kita boleh gunakan asalkan dia bersesuaian dengan kaedah yang kita nak sampaikan. Okey, asynchronous ini seperti biasa, maksudnya synchronous adalah benda yang kita buat terlebih dahulu baru kita akan bagi kepada pelajar. Okey, untuk lampiran yang seterusnya, ini adalah remote teaching berdasarkan berdasarkan kalaulah andai pelajar dia offline ataupun online. Ini adalah kalau dia maksudnya rata-rata pelajar kita adalah online, tapi ada seorang yang jadi offline. Bermaksudnya yang satu orang tu perlu juga kita cater, di mana nanti kalau dia memang tidak ada internet, bermaksud kita perlu postkan. Mungkin kes terpencil bagi saya lah ya. Mungkin kita perlu postkan terlebih dahulu. Kan kita dah determine pelajar ni memang tak ada bandwidth internet, bermaksudnya kita perlu postkan di pendrive. Yang ini pihak fakulti akan uruskan lah ya. Pihak fakulti maksudnya PMU hanya akan bagi maklumat ataupun menerima maklumat daripada fakulti. Maksudnya fakulti akan minta bahan daripada PMPU, kemudian yang lain-lain tu fakulti akan uruskan segi pengepusan pendrive ataupun bahan-bahan yang diperlukan oleh pelajar. Bermaksudnya yang dekat sini ada online, sama ada bandwidth dia low ataupun dia moderate ataupun dia high speed. Ini adalah contoh yang ini saya tak adalah terangkan in detail. Bermaksudnya akan diberikan learning material, delivery, assessment. Bermaksudnya nanti apa tuan kata, lampiran ni akan diberikan, maksudnya akan maksudnya kita boleh baca semula. Kemudian kita akan ada webinar juga, dia akan maksudnya benda ni akan dibincangkan. Jadi boleh baca dan boleh mengikuti webinar yang disediakan oleh pihak PPA ataupun universiti lain. Saya pergi kepada timeline yang seterusnya. Okey, timeline ni berkaitan training kita. Okey, bermaksudnya pada ini adalah PKP 1, PKP 2, PKP 3 dan ini adalah di antara PKP 3 ni kan kita berada maksudnya kita akan plus sebelum sampai kepada Jun. Kita tak pasti sama ada kita masih dalam PKP ke selepas PKP 3 ni masih lagi ada PKP ataupun kita dah boleh balik bekerja macam biasa. Tapi macam mana pun pelajar akan bermula pada Jun. Status branded learning dekat MyGuru sentiasa dipantau daripada semasa ke semasa. Saya mengharapkan yang 7, 3, 2, 1 macam 7 adalah content, 3 adalah aktiviti, 2 adalah assessment dan 1 adalah performa. Yang itu 7, 3, 2, 1 tu sentiasa dipantau oleh TNCA AA. Maksudnya sentiasa PP akan berikan laporan kepada TNC dia setiap minggu dia akan minta. Tetapi bagaimanapun proses dia sampai minggu ke-14. Cuma dia bertanya sama ada pelajar, pensyarah ada tak upload bahan-bahan dekat MyGuru. Okey, aktiviti untuk perkongsian ilmu dengan pensyarah, di mana kita ada fasa 1 kita dah berlangsung, di mana kita dah berkongsi, di mana diberikan oleh ada dua ataupun 3 webinar, iaitu daripada gamification, kemudian daripada challenge based learning, kemudian ada yang daripada Dr. Hafiz berkenaan apa yang patut kita sediakan. Maksudnya ada 3 rasanya webinar. Webinar fasa 2 sekarang ni berlangsunglah webinar yang macam kita katalah sekarang ni, taklimat dengan beberapa webinar daripada universiti lain. Fasa yang ketiga ni adalah PPA telah merancang beberapa webinar sepanjang minggu depan sampailah akhir Mei. Okey, sebulan ni sebab dia berkait dengan yang nombor 15 persediaan kita. Bermaksud selepas kita dah mendengar webinar, kita dah boleh merancang.
Okey, sebab perubahan performa maksudnya diberikan 2 minggu sahaja untuk kita membuat pengemas kimian performa. Okey, yang ni kalau kita lihat sekarang ni nombor 11 ni, bilangan 11, survey atas keperluan pelajar telah berlangsung. Sekarang ni peringkat analisis. Kalau tak silap saya dah ada 10,000 pelajar mengisi daripada 20,000. Maksudnya boleh nak kata 50% pelajar telah mengisi soal selidik. Soal selidik itu boleh saya terangkan sedikit. Soal selidik itu dia macam tadilah ditanya juga tentang preference pelajar, tentang high speed dia. Tetapi maksudnya pelajar bercerita secara umum untuk semua subjek. Dia bukan khusus kepada subjek kita, tapi dia bercerita umum keadaan dia. Kalau kita nak tahu detail, kita kena buat sendiri. Kalau maksudnya nak gunakan yang maklumat yang diberikan tu oleh pelajar, itu orang kata minimum dia. Jadi maksudnya yang soal selidik tu saya difahamkan akan diberi, maksudnya kita sebagai mentor, kita ada pelajar, mungkin PMPU tak pasti. Dia ada tak dia punya sistem mentor-mentee sebab dia tak ada pelajar di bawah maksudnya pelajar tu berada dekat fakulti. Kalau tidak ada bermaksudnya mentor dekat fakulti, maksudnya mentor ni yang akan menyalurkan maklumat kepada pensyarah lain. Maksudnya kursus-kursus yang mentee diambil di bawah mentee diambil, maksudnya dia akan salurkan maklumat tu. Jadi masa tu kita akan cuba maksudnya berdasarkan maklumat diberikan, kita modify lah kita punya performa. Maksudnya apakah the best process untuk teaching and learning. Okey, lepas tu mesyuarat perubahan bermaksudnya lepas kita dah ubah-ubah di jabatan, di peringkat jabatan ataupun PTJ, akan ada satu mesyuarat verifikasi di mana performa A192 yang sekini ni akan di-reject oleh penyelaras ataupun KJ, kemudian dia akan masuk entry dekat MySys kita. Jadi dekat tu nanti kita akan ubah selepas kita buat pengubahsuaian bahan, macam saya kata apa yang perlu ubah kita ubah-ubah, kemudian perlu masuk balik mesyuarat verifikasi untuk perubahan berkenaan. Okey, maksudnya perlu di-endorse balik, disubmit kepada KJ dan KJ perlu mengadakan mesyuarat, barulah dia akan approve. Kemudian perubahan CA, penyelaras PPA dekat sini. Okey, yang ini kalau ada perubahan macam saya katalah, kalau ada perubahan ya, kalau tak ada perubahan, ini berlaku dekat mark distribution ya, dekat MySys. Kemudian penyediaan bahan PDP, yang ni maksudnya bila kita dah merancang di peringkat performa, kita dah tahu macam mana, bermaksudnya barulah kita akan bangunkan kita punya bahan pengajaran dan juga aktiviti. Pada maksudnya yang ini saya kira macam saya kata adalah kita tak tahu sama ada dia ni, maksudnya yang nombor 16 ni kita akan ada satu webinar persediaan PDP untuk pensyarah. Again ini ada webinar. Kemudian kita akan ada lagi satu slot webinar untuk PDP untuk pelajar. Maksudnya yang ni the last lah sebelum kita masuk Jun. Okey, maksudnya ada satu untuk menghadapi, maksudnya kita dah merancang sekarang ni macam mana kita nak mungkin ada satu lah webinar untuk kita masuk ke Jun tu macam mana nak melaksanakan. Penghapusan bahan, okey, maksudnya kalau lah in case tadi kata pelajar memang tak boleh secara online, maksudnya dia boleh kena bagi bahan dia melalui pendrive, bermaksudnya pensyarah akan, maksudnya fakulti akan mengumpulkan semua maklumat berkenaan, maksudnya dia akan minta pensyarah untuk bahan-bahan, kemudian fakulti yang akan postkan kepada pelajar. Okey, yang ini blended, okey, macam biasa blended sentiasa dipatuhi, kemudian pemantauan status muat-maik bahan juga akan dipantau pengesahan khusus pelajar yang ini bahagian akademik, pemantauan ni okey, maksudnya pada masa lagi sama, maksudnya pengisian pemantauan minggu yang ke-8 masih lagi berjalan macam biasa pada minggu ke-8 dan ke-9, kemudian penganalisisian oleh KJ akan berlalu pada minggu yang ke-9. Okey, yang ini timeline ni akan dikongsikan bersama nanti. Peperiksaan kekal seperti biasa, okey, memakan coursework pada minggu ke-13 macam biasa, maksudnya status blended learning.
Penyedaran soalan, okey, itu bagi akademik. Waiting soalan tu berlaku dekat atas ni pada muka surat 25 ni. Soalan dia tak seperti biasa dah ya. Soalan dia kemungkinan kalau kita take home peperiksaan dia ada rubrik. Dia tak ada lagi skema jawapan. Yang itu akan dikongsikan dalam webinar. Yang lain-lain tu masih lagi sama, bermaksudnya kalau kita berkongsi lebih daripada seorang yang akan mengajar kursus, kita perlu lakukan moderasi. Okey, maksudnya moderasi sama seperti maksudnya diberikan 2 minggu juga untuk kita menanda peperiksaan dan pengisian kolom. Saya setakat tu sahaja yang saya kongsikan. Kita pergi kepada Q&A kalau ada apa-apa pertanyaan daripada pensyarah. Okay.